Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah sentiasa merahmati kita semua. Semoga Allah sentiasa memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. Yang mana Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-27, siri yang ke-27, kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Kisah kehidupan Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam, pendekatan yang kita gunakan, kita membahagikan ada 6 fasa kehidupan Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam, bermula daripada fasa Nabi Allah Musa dilahirkan sehinggalah Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan Alhamdulillah kita telah pun melalui ataupun kita telah selesai membicarakan tentang fasa yang ketiga daripada 6 fasa, yang mana fasa ketiga ini adalah fasa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Firaun, bertemu dengan pembesar-pembesar Firaun, dan juga kepada kaum Firaun. Nabi Allah Musa telah menyampaikan dakwah berkali-kali. Nabi Allah Musa menyampaikan dakwah, tetapi dakwah beliau telah ditolak. Bahkan Nabi Allah Musa telah dituduh, telah dikecam, telah dikata dengan perkataan yang bukan-bukan, yang akhirnya Firaun telah dilemaskan oleh Allah Azza wa Jalla di lautan ketika mana beliau mengejar Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Daripada kisah Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengambil peluang untuk kita membicarakan tentang teladan pengajaran daripada kisah Firaun, yang Firaun ini dia terkenal mempunyai karakter ataupun sifat sombong. Oleh kerana sifat sombong ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah, dan itulah yang dimiliki oleh Firaun, maka kita membincangkan 2 siri. Maksudnya siri minggu lepas kita dah mula membincangkan, iaitu siri ke-26 minggu lepas kita telah membicarakan tentang apakah yang dikatakan definisi sombong. Ya, kemudian kita juga telah membicarakan ada 4 penyebab ataupun punca seseorang itu boleh menjadi sombong. Malam ini kita akan bicarakan bab berkaitan dengan kesan buruk, impak buruk bagi mana-mana manusia yang sombong. Orang seperti Firaun masih lagi boleh berlaku sampailah hari kiamat. Sebab Firaun ini, dia bukanlah nama, tetapi dia adalah raja, pangkat sesiapa yang menguasai Mesir, dia akan digelar sebagai Firaun. Jadi Firaun zaman moden ini masih lagi wujud. Maka marilah sama-sama malam ni kita membincangkan ada 11 kesan buruk bagi mana-mana manusia yang disombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nota
kita gunakan, kita rujuk nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan pada minggu yang lalu. Okey, kita terus pergi kepada muka surat yang ketujuh. Okey, sebelum tu mohon pengesahan suara saya, tuan-tuan boleh dengar dengan baik, jelas. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Boleh Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, nota yang saya paparkan nampak? Boleh nampak ya? Okey. Nota yang kita rujuk, yang saya paparkan ni, tuan-tuan dan puan ada terima? Dapat ke, belum ke atau bagaimana? Dapat Ustaz. Dapat. Okey. Alhamdulillah. Jadi kalau ada mana-mana yang tak dapat, tolong bagi tahu sama ada di ruangan chat di Zoom ini ataupun di ruangan komen di FB, ya, supaya memudahkan kita memudahkan kita merujuk, memudahkan kita mencatat mana ayat Qurannya, mana dalilnya, mana hadisnya. Baik, dalam nota ini, ini sekadar nota, bukanlah boleh dikatakan lengkap maklumat tema tentang sombong. Cuma ia sebagai panduan yang mana kalau kita nak tahu kesan buruk manusia yang sombong, dalam nota ini saya hanya mendatangkan contoh ada 11 kesan. InsyaAllah malam ni kita bincang ke-11 kesan orang yang mempunyai sifat sombong. Ada 11 kesan. Okey, kesan yang pertama. Kesan buruk yang pertama adalah sombong ini ia merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Tuhannya. Dosa pertama, maksiat yang pertama adalah sombong. Ini dikaitkan dengan kisah apa? Kita sedia maklum. Makhluk yang melakukan maksiat, yang ingkar, yang bantah daripada hasil sifat sombong itu sudah lain dan tidak bukan adalah iblis. Dia telah menjadi sombong ketika mana Allah memerintahkan ia sujud kepada Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Banyak ayat Quran, salah satu daripadanya kita boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat 34, muka surat nombor 6, kisah iblis yang enggan untuk dia sujud kepada Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Kenapa dia enggan? Kerana dia mempunyai sifat sombong. Dan kalau kita baca ayat tu, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dekat ayat Quran tu yang digariskan underline di bawahnya, itulah kalimah ataupun ayat yang menunjukkan kepada sombong. Wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah menyuruh kita ingat peristiwa ketika Allah berfirman. Allah berfirman maknanya Allah memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semua malaikat tu sujud kecuali iblis. Allah kata kecuali iblis. Apa tindakan iblis? Aba, dia enggan. Dia enggan. Wastakbara, dan dia takbur ataupun dia menjadi sombong. Sifat iblis ini ada dua dalam ni. Pertama, dia enggan. Dia enggan untuk sujud. Yang kedua, dia menjadi makhluk yang takbur, makhluk yang sombong. Akhirnya, dia menjadi salah satu makhluk yang diisytiharkan sebagai kafir. Lepas tu kita baca dekat hujung tu, wa kana minal kafirin.
dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Maknanya dalam ramai manusia yang kafir, salah satu daripada makhluk tersebut adalah iblis. Maknanya iblis ini merupakan makhluk yang pertama yang telah enggan dan ia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sesiapa yang memiliki sifat sombong, ia memiliki sifat iblis. Jadi sombong ini satu benda yang sangat berat di dalam agama. Okey, dapat untuk pertama. Okey, kita terus kepada yang kedua. Yang kedua, kesan buruk sifat sombong ni dia boleh membawa kepada jatuh kepada kafir. Boleh membawa kepada kekufuran. Hati-hati. Jadi, berat kesan sifat sombong ni boleh menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Apa dalil dia? Okey, kita tengok dalil. Sekejap ya. Okey, kita tengok dalil dalam surah Sad ayat 73 hingga 74. Ini kaitan dengan iblis lagi. Kita tahu iblis telah sombong, tapi kesan dia sombong tu dia mendapat gelaran sebagai apa? Kalau kita tengok pada ayat nombor 74 lah, terus 74, Allah mengatakan illa iblis kan istakbar wa kana minal kafirin. Allah kata kecuali iblis yang tak mau sujud, dia istakbar, dia sangat sombong dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Ini dalil dia. Sombong boleh membawa seseorang itu jatuh kepada kekafiran. Jadi hati-hati tentang sifat sombong ni. Okey, kita terus ke kesan buruk yang ketiga. Okey. Orang yang sombong ni, mereka akan diazab ketika sakratul maut. Ia akan diazab oleh Allah ketika mana nyawa ni nak keluar pada badan ni, ketika itu mereka sudah diazab. Macam mana diazab? Kita baca dulu surah Al-An'am ayat 93, muka surat 139 ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang sombong ni, waktu nazak dia, waktu dia nak mati, apa yang berlaku kepada dia. Jadi Allah mengatakan, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ini dalil tentang ayat pasal kalimah sombong. Ya, tastakbirun. Jadi kalau kita tengok dekat terjemahan dia, muka surat yang berikutnya ya, muka surat nombor 8, atas sekali itu terjemahan bagi surah Al-An'am. Okey, saya dah boldkan dengan tulisan hitam tu. Maknanya kat sini ada bersikap sombong. Bersikap sombong akan ayat-ayat keterangan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat. Kan? Itu maksudnya ayat-ayat keterangan Allah. Hujah. Tapi mereka bersikap menolak benda yang benar tu. Maka mereka ni yang bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala ni, apa berlaku kepada mereka? Jadi kita tengok pada permulaan ayat. Allah kata, dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakratul maut, malaikat-malaikat menghulurkan tangan mereka sambil berkata. Okey, dalam ayat ni
Kalau ayat ni kalau kita nak faham, kita kena ambil ayat dalam surah lain yang menyebutkan kenapa malaikat menghulurkan tangan. Sebenarnya malaikat pukul pukul muka dan belakang. Pukul muka dan belakang orang yang kafir. Kenapa perlu pukul? Kerana nak perintahkan roh tu keluar daripada badan. Lepas tu malaikat menghulurkan tangan mereka. Kalau kita baca ayat lain, siapa yang ada ikuti siri kelas macam petang tadi, kita menceritakan tentang malaikat. Minggu sebelum tu kita telah sebut tentang malaikat maut. Ya. Sepatutnya roh boleh keluar dengan baik, dijemput keluar dengan kata-kata yang sangat baik oleh malaikat maut. Kalau orang beriman, seperti dalam hadis Al-Barra, bahkan dalam Al-Quran ada, surah Fussilat pun ada, malaikat dia akan berikan kata-kata gembira. Dia kata jangan takut, jangan bimbang, dapat berita gembira. Dalam hadis Nabi, malaikat maut duduk kat kepala, malaikat maut akan panggil, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kau pergi menghadap keampunan dan keredaan Allah. Maka roh tu dia senang nak keluar. Tetapi satu lagi makhluk yang kafir ni, yang banyak melakukan dosa pada Allah Ta'ala ni, apabila dia tahu, sebab malaikat kata apa? Wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang keji, engkau keluar untuk kamu mendapat kemarahan Allah. Jadi roh tu tak nak keluar. Maka para malaikat akan pukul. Dia hulurkan tangan dia untuk apa? Dia pukul muka dan belakang orang tersebut sambil dia tangking. Kita yang hidup, kita tak dengar, kita tak nampak. Sebab ini dia dah masuk kepada alam ghaib. Hanya orang yang nak mati itu saja yang dia mengalaminya. Sambil malaikat tu kata, keluarlah nyawa kamu. Daripada mana? Daripada tubuh badan. Engkau keluar hari ini, engkau akan dibalas dengan azab siksa yang menghina kamu sehina-hinanya. Sebab apa? Sebab apa yang kamu telah katakan kepada Allah tu tak benar. Macam-macam kamu kata kepada Allah. Dan kamu mula bersikap sombong terhadap ayat keterangan Allah. Ini kita kaitkan dengan orang yang sombong. Siksa tuan-tuan, nak suruh roh keluar pun sangat siksa, sehingga dipukul oleh para malaikat muka dan belakang dia. Ini bagi orang yang sombong. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Orang yang sombong ni, roh dia tidak akan dapat melepasi pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Bermakna kita kalau meninggal, mati, roh kita akan dibawa naik ke langit dulu. Itu hadis Al-Barra. Naik ke langit. Tapi roh orang yang sombong, apa yang berlaku kepada dia? Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf, ayat 40, muka surat 155, Allah kata apa? Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Saya dah letakkan underline di bawah ayat itu yang menunjukkan kepada perbuatan sombong. Allah kata sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tersebut, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maknanya langit ni dia ada pintu. Para malaikat naik melalui pintu, malaikat turun melalui pintu. Roh kita ni apabila kita mati, sebelum kedatangan malaikat Munkar wa Nakir, roh kita akan naik dulu ke langit. Ini ada hadis yang sahih, naik ke langit.
Orang beriman dia lepas langit 1, langit 2, langit 3, dibawa roh dia oleh para malaikat rahmat bawa. Tapi ketika roh orang yang menyombongkan diri, dia tidak sekali-kali dapat dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka takkan dapat masuk syurga sehinggalah unta masuk di lubang jarum. Maknanya apa? Maknanya memang tak akan dapat masuk syurga. Sebab apa? Sebab mana ada unta boleh lalu lubang jarum. Kan betul tak? Kita yang nak masuk benang dalam jarum tu pun, ya Allah, kan makan masa beberapa minit nak masukkan benang. Betul tak? Yang kecil pun kadang-kadang kita tak boleh nak masuk dia, apatah lagi yang besar seperti unta. Ini nak menunjukkan apa? Mustahil mereka akan dapat masuk syurga. Tapi kita nak fokus dulu kepada apa? Kepada roh orang yang sombong, dia akan dihina oleh Allah. Cara hinanya adalah mereka tidak dibenarkan untuk melintasi pintu-pintu langit. Dia ada hadiah panjang. Bagus belajar hadis tu. Dia panggil hadis Al-Barra'. Al-Barra' tu nama sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Bahkan kalau kita baca hadis tu, roh mereka di sana busuk. Sebab itu dia berbeza dengan roh orang beriman. Roh orang beriman ni dia wangi sangat. Maka setiap dia naik pintu-pintu langit, malaikat-malaikat tanya, roh siapa wahai malaikat rahmat? Kau bawa roh siapa? Tu wangi. Itu kena tengok dalam hadis Al-Barra'. Baik, kita teruskan yang kelima. Yang kelima, mereka sudah pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mana rujukan ayat dia? Kita rujuk dalam surah Maryam ayat 68-69. Muka surat 310 di dalam Al-Quran. Dekat mana ayat ni ada perkataan sombong? Dekat ayat nombor 69 tu. Perkataan itiyah. Perkataan itiyah merupakan perkataan lain yang merujuk kepada perbuatan meninggi diri. Kita jumpa, kalau paling mudah perkataan istakbar lah. Istakbar. Itu sombong. Macam kita jumpa kan, tastakbirun, istikbar. Dia diambil pada perkataan kibr. Daripada huruf kaf, ba, ra. Kibr. Dia panggil kibr tu sombong. Okey. Tetapi dalam Quran, kadang-kadang Allah menggunakan perkataan utu. Iaitu di sini dia bunyi atiyah. Okey, apa Allah kata? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Demi Tuhanmu, sesungguhnya kami akan kumpulkan mereka yang kafir itu bersama dengan syaitan. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di dalam sekeliling neraka Jahannam. Sesudah itu, kata Allah, thumma lanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Sesudah itu, kami akan tarik daripada setiap golongan mana-mana orang yang sombong kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Allah ni macam-macam Allah beri. Allah Maha Rahmat, dia hantar Rasul. Kalau macam Fir'aun tu, Allah bagi dia peluang sangat banyak. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Kan? Berkali-kali Allah buka peluang Fir'aun ni supaya dia beriman kepada Allah. Kan? Nabi Musa telah tunjukkan bukti dengan tongkat yang bertukar menjadi ular. Tangan dia bertukar, diseluk ke dalam baju, boleh bertukar, berkeluar cahaya yang terang benderang warna putih. Lepas tu mereka pernah didatangi musim kemarau yang panjang. Mereka pernah datang taufan banjir besar. Mereka pernah kekurangan hasil tanaman.
Mereka pernah dihantar oleh Allah katak, Allah hantar belalang, Allah hantar darah, Allah hantar kutu. Kita dah belajar sebelum ni. Tapi tetap tak nak menerima. Jadi orang yang sombong seperti Fir'aun ini, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dahsyat tuan-tuan. Masa nak mati dah menjadi hina rohnya, di hari akhirat dimasukkan ke dalam api neraka. Okey, ada ayat lain lah. Boleh baca pada ayat yang lain. Contohnya dalam suratul Nahli, ayat nombor 29. Begitu juga dalam suratul Mu'min, ayat nombor 76. Macam tu juga dalam surah Al-Zumar, ayat nombor 60. Kita boleh baca lah ayat tu, termasuk ayat 72. Banyak. Termasuk surah Al-A'raf. Ada banyak ayat. Ayat 48 juga. Ini semua ayat cerita tentang sombong orang masuk dalam api neraka. Okay, kita ambil satu contoh lain lah. Kita ambil ayat surah Al-Zumar ni lah. Ayat nombor 72. Allah kata apa? Okey, kenapa ayat dia banyak? Okey, sebenarnya nota ni nota yang lama juga. Sebenarnya saya pernah bentang dalam satu seminar yang fokus pasal tema-tema dalam Quran. Jadi nota yang tuan-tuan dapat ni sebenarnya adalah nota yang dia fokus kepada tema sombong. Sebab tu dia ada banyak ayat. Tapi sebenarnya tak habis juga sebenarnya. Jadi ini maklumat dia. Masa tu saya bentang tajuk ni 1.5 jam ketika itu. Jadi sebab tu 70 ayat banyak. Jadi kita ambil lah satu ayat. Kita tengok dalam surah Al-Zumar ayat nombor 72. Muka surat 46. Allah kata apa? Qila dakhulu abwab jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuk kamu semua ke pintu-pintu neraka Jahannam. Kamu kekal di dalam dia. Lepas tu Allah kata apa? Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat bagi siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri. Okey. Banyak ayat dia nanti boleh baca kat situ ya. Okey. Kita pergi kepada yang ke-6. Yang ke-6, dia akan mendapat azab yang hina dan azab yang pedih. Masa nak mati, roh itu sudah dihina. Lepas tu dimarahi roh itu. Tak boleh dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam neraka tu, mereka akan mendapat azab yang pedih dan azab yang hina. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Al-Ahqaf ayat nombor 20. Kita baca ayat dia sikit ya. Okay, Allah kata, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal hun. Okey, kita baca terjemahan dia. Dan ingatlah kita semua, semasa orang-orang kafir didedahkan kepada neraka, lepas tu dikatakan oleh Allah, kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu. Kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka, kata Allah, hari ini, iaitu hari kiamat tu, kamu akan dibalas dengan azab yang menghina. Dia panggil azab apa? Dalam ni dia panggil azabal hun. Azab yang menghina. Kenapa dapat azabal hun? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi. Dekat sini sombong kalimah tastakbiru. Kenapa dapat azab yang hina? Kerana kamu bersikap sombong di muka bumi. Okey, dapat ayatnya. Begitu juga boleh baca dalam suratul Nisa ayat nombor 173. Perkataan sombong dekat sini ada wastakbaru. Lepas tu Allah kata azabnya apa? Fayu'adzibuhum azaban alima. Mereka yang menyombong diri ni, Allah Ta'ala akan beri dia azab siksa yang tidak terperi sakit. Azaban alima. Okay.
Ada satu ayat lain dalam surah Luqman pun ada, ayat nombor 7. Macam tu juga dalam surah Al-Jathiyah, ayat nombor 8. Begitu juga dalam suratul Qasas, ayat 39 sehingga ayat nombor 40. Di sini dia berkaitan dengan Fir'aun. Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni apa? وَاسْتَكْبَرُوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Allah kata Fir'aun dan tenteranya berlagak sombong di negeri itu dengan tak ada sebab yang benar pun, dan mereka sangka mereka tak akan mati, mereka tak akan dikembalikan kepada kami. Maka Allah kata apa? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Kami kepung dia bersama dengan tenteranya, lepas tu kami humban mereka ke dalam laut. Lepas tu Allah sebut di hujungnya, Allah kata apa? فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Allah kata, maka tengoklah, perhatikanlah macam mana buruknya kesudahan orang yang zalim. Azab pedih ni, dia bukan sekadar dekat dunia saja, tetapi nanti di hari akhirat lagi-lagi pedih. Okay. Begitu juga boleh tengok dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 166. Okey. Termasuk suratul Zariyat. Okey. Kalau kita tengok dalam surah Zariyat, ada orang dia dapat azab apa? Ayat nombor 44. Dia dapat azab sangat pedih ketika di dunia lagi dah dapat dah. Allah menyebutkan tentang fa'atau. Perkataan fa'atau ni ini adalah kalimah lain yang menunjukkan tentang sombong. Fa'atau. Ni kisah kaum Samud. Fa'atau an amri rabbihim. Maka mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Fa'akhadathumus sa'iqah. Lalu mereka disambar petir. Ini azab yang sangat pedih. Azab yang pedih, apatah lagi di hari akhirat. Okey, dapat nombor 6. Kita pergi yang ketujuh. Ini dipanggil kaedah belajar ayat-ayat tentang sombong. Topik ini dipanggil salah satu kaedah nak memahami Al-Quran. Kita boleh belajar dalam bentuk tematik. Maksudnya kita belajar dalam bentuk tema. Maksudnya pilih satu topik. Contoh nak topik apa contoh? Boleh. Mungkin kita boleh cadangkan nak belajar topik apa dalam Quran. Macam kita belajar kisah Nabi Musa ni, itu dia panggil tafsir. Kita belajar topik yang khusus tentang Nabi Musa saja. Cari ayat pasal Nabi Musa. Pun bagus. Ini dipanggil ayat-ayat tentang sombong. Yang ketujuh, dihalang memasuki syurga. Allah tak bagi menjejakkan kaki ke dalam syurga. Bahkan Iblis dah duduk dalam syurga dah. Tapi disebabkan dia sombong, dia dihalau keluar daripada syurga. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 13. Allah kata, Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ni, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Allah kata, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Kita baca pada ayat ni. Iblis dia berada dalam syurga. Malaikat berada dalam syurga. Adam berada dalam syurga. Tetapi apabila Iblis bersikap sombong, tidak mahu sujud, lepas tu pula merendah-rendahkan Nabi Adam, maka dia tidak layak untuk dia berada di dalam syurga. Tuan bayangkan, kita dah sampai kepada kesan buruk yang ketujuh. Macam manalah orang sombong. Masa nak mati pun dah rasa adab dah. Dipaksa ruh tu keluar dari badan. Lepas tu ruh tak dapat naik ke langit.
masuk dalam neraka. Teruk orang yang sombong ni. Okey, yang ke-8, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau manusia benci kita tak apa lagi, tuan-tuan dan puan. Kan? Tetapi kalau benci kita Allah, habis kita. Sedangkan kita nak masuk syurga ni berdasarkan kepada kasih sayang Allah, Ar-Rahman Allah. Tapi kalau Allah dah tak suka kita, habis kita, tuan-tuan dan puan. Sedangkan selama ni hidup kita memang nak meraih, mencari cinta Allah, mencari rahmat Allah. Tapi kalau kita ada sikap sombong, Allah kata dalam surah An-Nahli, ayat nombor 23, muka surat 269, La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maknanya dalam bahasa kita, Allah benci pada orang yang sombong. Begitu juga tuan-tuan dan puan ya, boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat nombor 36. Saya tak baca ke semua ayat sebab kita bukan nak tadabbur ayat. Bukan kita nak perincikan ayat per ayat. Tapi kita nak selitkan tajuk sombong ni, okay, sebelum kita meneruskan fasa yang berikutnya kisah Nabi Musa, tetapi kita nak jadikan kisah Firaun itu sebagai sempadan untuk kita supaya kita berubah. Kan? Jadi inilah kita ambil selitkan tajuk dua siri, maknanya ada dua malam lah. Maksudnya siri ke-26 minggu lepas kita dah cerita sombong. Jadi malam ni insya-Allah kita akan habiskan. Cuma saya mohon maaf sebab saya tak dapat nak ulas ke semua maklumat di dalam nota ni. Dia memerlukan waktu yang sangat panjang juga. Nak ulas ayat dan sebagainya. Cuma cukuplah, memadailah untuk kita mengetahui tentang mengapa kita tidak boleh bersifat sombong seperti mana Firaun. Okay, jadi kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 36, tengok di hujung tu Allah kata, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah kata, Allah tidak suka, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang takbur dan membangga-banggakan diri dia. Okay, satu lagi ayat, tengok dalam surah Al-Hadid, ayat nombor 23, ambil dekat belakang tu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam terjemahan dia saya telah boldkan, saya telah gelakkan dekat terjemahan itu, ada kaitan dengan sombong. Allah tidak suka. Kenapa kita patut sombong? Sedangkan kita ni tidak ada apa pun dekat kita. Menumpang bumi Allah, guna rezeki Allah. Kan? Tak sepatutnya kita sombong. Tapi itulah sifat yang ada pada iblis dan dimiliki juga oleh Firaun dan manusia-manusia yang lain. Yang ke-9, orang yang sombong ni sudah pasti mereka akan lawan ayat-ayat Allah. Faham, ni sudah pasti. Mereka tak akan terima. Bagilah mukjizat apa pun. Tunjuklah bukti bahawa memang Allah tu Esa, memang Rasul tu betul. Dia tetap akan lawan. Sebab apa? Sebab dia sombong. Ini ke-9, tetap boleh rujuk. Ya, dalam surah Al-Ahqaf, ayat nombor 10, muka surat 503. Okay, saya telah bolehkan dekat situ. Okay, kita ambil satu contoh ayat. Surah Saffat, ayat 35, muka surat 447. Allah kata apa? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sebenarnya mereka ni dulu apabila dikatakan kepada dia tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, mereka bersikap sombong. Maknanya dia tak boleh terima ayat yang mengesakan Allah tu. Sebab apa? Sebab dia bersombong. So mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu
wa ta'ala termasuklah juga dalam surah Al-Dhariyat, Al-Jathiyah ayat nombor 31, dan kita baca surah Yunus dan juga surah Al-A'raf. Ini kisah Fir'aun, kita kena baca ayat dia. Okey. Kalau kita tengok dalam surah Yunus, dalam surah Yunus ayat nombor 75, Allah mengatakan, "Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ih bi ayatina." Kemudian kami telah utuskan sesudah Rasul-Rasul itu, datanglah Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami, lalu mereka bersifat sombong. Maksudnya, Allah hantar Musa dengan Nabi Harun. Bawa ayat-ayat kami, hujah, wahyu, tunjukkan mukjizat. Tapi Fir'aun bersikap sombong. Maknanya dia menentang, dia tak boleh terima ayat-ayat ini. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 130 dengan ayat 100 sampai 133. Ini juga kisah tentang Fir'aun yang sebenarnya kita telah pun belajar ayat ini. Ayat yang Allah hantar ada 7 perkara yang perkara itu menunjukkan bahawa bukan Fir'aun berkuasa. Sebab Fir'aun kan mendakwa dia Tuhan. Kan? Tapi 7 perkara datang ni, Fir'aun pun terkena juga. Maksudnya dia bukan Tuhan lah. Kalau dia Tuhan, dia boleh elaklah datang 7 perkara ni. 7 perkara tu apa? Mari kita lihat di sini. Kan, ni ayat-ayat Allah. Dia kata, kita kena baca dia ayat dia. Kita baca. Kita baca ringkas saja. Okey, 7 perkara tu apa? Tengok dekat sini. 7 perkara tu pertama, bisinin, kita tulis dekat nota tu. Yang kedua apa? Wa naqsim minal amwal. Ini yang ke wa naqsim minas samarat. Wa naqsim minas samarat. Okey, saya tulis dekat sinilah, mudah nampak Sekejap ya. Okey, sekejap. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, wa naqsim minas samarat. Ini ayat ataupun bukti ataupun tanda yang menunjukkan bahawa Fir'aun tu dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa boleh berlaku musim kemarau? Bertahun-tahun habis tak keluar tanam-tanaman. Nombor 2 apa? Kekurangan buah-buahan. Ini nombor 2. Lepas tu Allah hantar apa lagi? Allah hantar dekat ayat nombor 133. Allah hantar apa? Fa'arsalna alaihim tufan. Nombor 3, Allah hantar taufan. Taufan ni iaitu banjir yang besar. Mula-mula bayangkan, mula-mula tak cukup air. Sampai kemarau bertahun-tahun. Kali ni Allah hantar pula air yang berlebihan. Kalau dia Tuhan, halanglah banjir besar tu, halanglah taufan tu datang. Maknanya Fir'aun bukan Tuhan. Kan orang lain pun tahu, tapi kenapa dia tak nak, kenapa dia tolak ayat-ayat Allah Ta'ala ni yang membuktikan bahawa Musa tu betul lah kan. Sebab Musa lah boleh hilang musibah-musibah ni. Yang keempat apa? Wal jaradu maksudnya belalang. Allah hantar belalang yang sangat banyak. Belalang ni dia juga merosakkan tanam-tanaman. Sebab Mesir ni, dia punya sumber pendapatan dia, dia punya sumber pendapatan dia, hasil dia adalah daripada pertanian. Tapi kalau air tak cukup, macam mana nak keluarkan tanam-tanaman? Kalau banjir besar pun tak boleh juga, akan merosakkan tanam-tanaman. Lepas tu Allah hantar belalang-belalang yang mengumpat, merosakkan tanam-tanaman. Lepas tu wal qummal. Qummal ni kita terjemah dia kutu. Dia bukanlah seperti kutu yang kita faham, kutu atas kepala tu. Tapi kutu-kutu maknanya serangga yang kecil-kecil yang boleh merosakkan juga tanam-tanaman. Wadhafadi'. Wadhafadi' ni maknanya katak-katak. Okey. Lepas tu yang ketujuh apa? Waddama. Waddama ni maknanya darah. Ada 7. Pertama sinin, yang kedua wa naqsim minas samarat, ada 7.
Dia semua sekali, Nabi Allah Musa ni Allah bekalkan kepadanya benda yang pelik-pelik. Dua mukjizat yang paling utama adalah tongkat yang daripada kayu tiba-tiba boleh tukar jadi ular. Yang kat situ. Yang kedua, tangan dia biasa-biasa je, bukanlah warna putih. Tapi dia seluk tangan dia bawah ketiak, seluk dalam baju tu, keluar pada tangan dia cahaya yang berwarna putih. Itu dua. Jadi campur 7 ni semua sekali ada tis'u ayat. Dia ada 9 ayat. 9 ayat tu maknanya 9 tanda, 9 bukti yang membuktikan Nabi Musa tu memang Rasul. Ada 9 ayat. Jangan faham ayat ni ayat Quran. Ayat ni maksudnya tanda ataupun bukti. Ada 9. Kat dalam ni ada 7. Okey. 7 tu, pada baca kat sini lah. Tapi Allah Ta'ala kata apa walaupun Allah ada 7 ni? Allah kata apa? Fastakbaru. Mereka sombong. Wa kanu qauman mujrimin. Allah kata, maka mereka tetap nak menyombong diri dan menjadi kaum yang berdosa. Okey. Kita pergi yang ke-10. Tinggal 2 lagi. Daripada kesan-kesan buruk, yang ke-10, pintu hati akan dipalingkan dan dikunci mati. Maknanya kalau kita sampai tahap kita ni sombong, Allah terus matikan hati orang tu. Matikan tu maksudnya dia memang tak boleh dapat hidayah dah sampai bila-bila. Dia akan mati dalam keadaan dia sombong. Seperti mana Allah sebut dalam suratul Al-A'raf ayat 146. Allah kata, sa'ufrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi. Allah kata apa? Aku akan memalingkan hati orang-orang. Aku akan memalingkan. Memalingkan tu paling apa? Memalingkan hati orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Paling tu maksudnya, cakaplah macam mana dekat dia pun, dia tak mau berubah. Hati dia tak terkesan. Sebab apa? Sebab Allah bagi peluang, tak nak juga. Akhirnya Allah patrikan hati dia. Allah palingkan hati dia. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat nombor 35. Kita pergi pada hujung. Allah mengatakan, kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Allah kata, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Demikianlah Allah mengunci hati, mengunci mati orang yang sombong. Mengunci hati, mati maksudnya Allah patrikan hati dia. Maksudnya dia memang dia tak akan terima dah hidayah dah. Dah tak akan boleh dah. Sebab apa? Sebab dia sombong. Bukan kalau kita baca ayat, Allah Ta'ala bagi banyak peluang sebenarnya. Bagi peluang. Tapi kalau dia sombong, akhirnya Allah boleh matikan hati orang yang sombong. Yang terakhir sekali, yang ke-11, kalau orang yang sombong ni sudah pasti dia akan buat apa? Dia akan sanggup buat benda yang jahat. Dia sanggup buat benda kerosakan. Bahkan dia sanggup bunuh para Rasul. Sebab apa dia sombong? Dia tak nak terima kebenaran tu. Sakit telinga lah dengar. Sakit mata lah kan. Hati dah memang sakit. Maka dia boleh membawa kepada dia melakukan kerosakan. Seperti mana Allah sebut dalam surah Fatir ayat nombor 43. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Sambil bersikap sombong di muka bumi dan berusaha merencanakan rancangan yang jahat. Merencanakan rancangan yang jahat. Maksudnya mereka nak buat sesuatu kepada para Rasul. Mereka nak rejam ke, mereka nak bunuh ke, dan sebagainya. Begitu juga dalam surah Al-A'raf. Ini kita tengok contoh. Kita tengok contoh kisah Nabi Syuaib yang mereka nak buat jahat kepada Nabi Syuaib. Tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 88. Allah Ta'ala kata apa? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih. Pembesar yang sombong daripada kaum Nabi Allah Syuaib, mereka berkata apa?
Mereka kata apa? Mereka kata apa? Dia kata apa? Lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Sesungguhnya kami akan halau engkau wahai Shu'aib dan orang-orang yang beriman yang jadi pengikut-pengikut engkau dari negeri kami. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa? Maknanya apa rancangan jahat dia? Dia buat laku jahat, kerosakan. Yalah. Dia halau para rasul. Dia halau pengikut-pengikut lain. Mereka ancam. Kenapa kata Allah? Kerana mereka ni istakbaru. Yang pembesar-pembesar yang sombong. Itu jawapan dia. Dia sanggup buat apa? Dia sanggup usir, dia sanggup halau. Sepatutnya kita kalau ada rasul kan, kalaulah kita ada rasul lagi, aman negara kita. Dapat doa rasul. Lepas tu kalau kita belajar salah satu daripada azab ni, Allah Ta'ala boleh, salah satu daripada azab tidak turun, ada dalam ayat Quran. Kalau rasul masih ada, dan kalau umat itu diistighfar. Sepatutnya kita bertuah kalau ada rasul kat tempat kita. Tapi kerana sakit hati sombong ni, mereka halau para rasul daripada negeri itu. Okey. Kita tengok dalam surah Al-Qasas ayat 4, ini pun kisah Nabi, ini juga kisah Firaun. Ni kita dah belajar mula-mula dekat fasa pertama lagi. Dekat fasa pertama belajar. Allah kata, Inna Fir'auna ala ni maksudnya sombonglah, meninggi diri. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastadhifu ta'ifatan minhum yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyina nisa'ahum. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di muka bumi, di bumi Mesir dengan apa? Melampaui batas. Melampaui batas ni, perkataan ala kat sini maksudnya adalah dia sombong. Dia sombong. Jadi dia akan buat apa tahu? Dia sanggup menindas. Dia membunuh anak-anak lelaki. Dia biarkan hidup anak-anak perempuan. Lepas tu Allah mengatakan dia ni Fir'aun daripada golongan orang yang melakukan kefasadan. Dan alhamdulillah kita juga telah selitkan, sebenarnya ada satu siri tu kita cerita tentang apa itu fasad. Apa tu dikatakan fasad? Kita telah sebut. Fasad ke fasik? Oh bukan fasad. Kita ulas tentang fasik. Okey. Begitu juga kita boleh lihat ya dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 87. Jadi kita lihat dalam hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, Innallaha awha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah wahyukan kepada aku agar kamu ni bersifat tawaddu'. Tawaddu' ni maksudnya merendah diri. Sehingga seseorang tidak lagi merasa sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku anaya kepada orang lain. Tidak pula berlaku anaya kepada orang lain, maknanya dikaitkan dengan sifat sombong. Mereka sanggup melakukan perbuatan yang buruk, melakukan kerosakan dan sebagainya. Alhamdulillah kita habis 11 kesan buruk daripada sifat sombong. Itulah yang telah berlaku kepada siapa? Yang telah berlaku kepada Firaun dan siapa-siapa yang mempunyai karakter dan sifat yang sama. Jadi bab yang berikut ni saya tidak bercadang untuk teruskan. Tetap boleh baca nota ni. Okey, tetap boleh baca. Ada 2 bab belum habis. Bab keempat, bentuk-bentuk sombong, kita boleh baca. Lepas tu termasuklah cara merawat daripada sifat sombong. Ada dan nota tu boleh baca. Ya, kita cukuplah dengan dua siri 26 dan 27
kita selitkan pengajaran tentang sombong walaupun tidaklah sempurna, tidaklah selengkap mana, sekurang-kurangnya kita tahu kesan buruk orang yang sombong. Ada satu lagi ayat tentang perempuan yang saya nak kongsi pada perempuan, tapi tak ada nota ni. Tuan pernah dengar tak ayat? Siapa pernah dengar ayat yang Firaun ni masa dia mati, orang sombong ni bukan sekadar manusia tak suka, tapi langit dan bumi pun menyampah. Kita pernah dengar tak ayat yang langit dia tak menangis Firaun mati? Pernah tak? Siapa pernah baca ayat tu? Tuan tahu tak kalau orang beriman ni langit dan bumi akan menangis? Ataupun pernah tak dengar ayat, pernah tak baca ayat dalam Quran, Firaun ni, orang yang seperti Firaun ini juga, kalau dia mati kan, langit dan bumi tidak menangisi dia, tak sedih pun dia mati. Maknanya lawan pada ayat tu, kalau orang beriman mati, langit sedih, bumi sedih dalam rupan. Siapa ingat ayat tu? Okey. Saya tunjukkan satu ayat Nilas. Okey. Saya tunjukkan ayat dia. Okey. Siapa ada Quran, saya minta tolong buka surah Ad-Dukhan. Surah nombor 44. Okey, saya tunjukkan dia punya ayat dia. Okey, satu ayat dia. Okey, tengok dekat legacy Quran, tengok surah nombor 44 kat Ad-Dukhan kan? Betul, surah Ad-Dukhan. Kita tengok dekat depan saya paparkan ni. Kita tengok ayat dia. Okey. Mari kita tengok ayat nombor 24. Ni. 24. Kita tengok yang saya tunjukkan dekat ni surah Ad-Dukhan ke? Masya-Allah. Bukan 24, ayat nombor 29. Maafkan saya, ayat 29. Di sini. Tuan nampak tak saya paparkan legacy Quran.com? Nampak, Ustaz. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, kat sini tengok ayat 29. Allah Ta'ala kata apa? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Maka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Dekat sini ayat dia. Tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Siapa dia? Yang langit dan bumi tak menangis pun. Orang yang binasa ni. Jadi kalau nak tahu, kena tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia siapa ayat dia sebenarnya pasal apa? Pasal Firaun. Tengok dekat nombor 17, nampak? Dia mula 17 cerita pasal Firaun. Dekat sini ada Firaun. Kaum Firaun. Okey. Sampailah cerita ayat 28. Sampai 28, ketika mana mereka mati, langit tak menangis pun mereka mati. Bumi tak menangis pun. Maknanya, kalau langit tidak menangisi orang yang sombong, orang yang jahat seperti Firaun dan kaumnya dan tentera dia, bermakna kalau orang yang baik, orang beriman, langit akan menangis. Bumi menangis. Walaupun ayat tu tak ada sebut langit menangis, bumi menangis kalau orang beriman meninggal. Ia difahami secara lawan. Dia panggil mafhum mukhalafah. Maksudnya kalau macam Firaun itu tidak ditangisi langit dan bumi, maknanya kalau orang yang beriman, kata Ibn Abbas, langit dan bumi itu akan menangisi dia. Allah. Nanti kita akan bincang lagi minggu depan, siri nombor 28. Kita akan terus kepada fasa yang berikutnya Bani Israel. Saya tunjuk sekejap dia punya tu. Lepas tu kita habis. Kita habis dah ni. Kita dah habis. Ada tak mana-mana soalan sebelum saya tangguhkan? Ada pertanyaan tak? Sikit saja. Kalau ada. Kalau tak ada, kita jumpa. Saya tunjukkan tuan-tuan sekejap je. Kita nak belajar apa minggu depan tu. Begini.
Ya, tengok dekat sini. Sekejap. Saya paparkan sekejap saja. Okey. Sekejap ya, saya paparkan. Okey. Okey. Kita nampak tak saya paparkan nota PowerPoint ni? Nampak. Okey, ni. Okey. Okey. Maksudnya malam ni alhamdulillah kita dah siri yang ke-27 kan. Sebenarnya kita dah selesai ni fasa 3 ni. Nampak kan semua ada 6 fasa kan? Ada 6 fasa kisah Nabi Musa ni. So kita dah selesai yang 1, kita dah selesai nombor 2, kita selesai nombor 3. Maknanya bermula minggu depan kita akan mula masuk cerita tentang Bani Israel. Kita akan masuk fasa 4. Fasa 4. Itu bermula siri nombor apa? Siri 28 Kita baca siri 28 nanti. Sampai ke berapa siri kita tak tahu. Saya belum dapat aturkan lagi berapa, tapi maklumat tu dah ada. Contohnya fasa 4 ni berapa siri? 28 sampai mungkin sampai 35 siri ke? Siri ke-35 ke? 32 ke? Itu insya-Allah tuan-tuan nantikan ikut perkembangan dia. Kita akan belajar fasa 4. Insya-Allah kisah Bani Israel. Kita akan dapat belajar. Kita akan kupas panjang lebar. Oh, inilah Bani Israel. InsyaAllah. Bermula pada minggu hadapan siri yang ke-28. Wallahu'alam. Okey, kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Saya mohon ampun dan maaf. Saya pun perlu, sebenarnya saya ada urusan bekerja untuk ada urusan lain. Jadi, kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.